Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Tragedi Lembing Awang Pulang ke Dayang membabitkan kesetiaan cinta berlaku sekitar 1776 di Muar, apabila tunang Awang telah dikahwinkan dengan anak penghulu Bacok. Cinta sejati membawa ke mati. Demi kasih sanggup berkorban apa saja demi sebuah cinta yang diikat janji dengan tali pertunangan. Begitulah kisah benar Lembing Awang Pulang ke Dayang yang berlaku kira-kira 232 tahun lalu dan sehingga kini masih popular bagi penduduk Johor, khususnya yang tinggal di Muar, tempat berlakunya peristiwa yang meragut 99 nyawa. Peristiwa berdarah ini membabitkan seorang pemuda dikenali sebagai Awang dengan seorang wanita yang juga tunangnya bernama Dayang. Kisah sedih itu bermula apabila dua keluarga bersaudara yang tinggal di Parit Raja Muar masing-masing bersetuju menjodohkan anak mereka, iaitu Awang dengan Dayang. Pasangan itu ditunangkan dalam satu majlis disaksikan penghulu dan pembesar kampung. Adat resang kampung itu menetapkan pemuda yang ingin berkahwin perlu mencukupkan hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Oleh yang demikian, Awang perlu merantau untuk mencapai hajat dengan mengumpul wang dan kemudian membeli hantaran tersebut. Selama Awang merantau, dia pergi banyak tempat dan membuat kerja-kerja yang berat, antaranya mengambil upah, membuka ladang dan bekerja di tempat membina kapal laut. Kesilapan Awang ialah dia tidak memberikan khabar kepada keluarganya di kampung berkenaan keadaan dirinya sama ada selamat ataupun tidak. Awang meninggalkan kampung halamannya tanpa khabar berita, malah tunangnya Dayang tidak mengetahui keberadaan Awang selama dia pergi merantau. Selama 3 tahun, Awang meninggalkan kampungnya tanpa khabar berita. Masa semakin berjalan, begitu juga umur Dayang semakin meningkat. Sudah adat kampung, anak dara berusia lebih 15 tahun dianggap anak dara tua. Disebabkan terlalu lama Awang merantau tanpa khabar berita, keluarga Dayang semakin gusar, apatah lagi dengan cakap-cakap orang kampung yang bimbang anaknya akan jadi anak dara tua. Atas desakan itu, ibu bapa dan keluarga Dayang membuat keputusan dengan memutuskan pertunangan Awang dengan Dayang dan menerima pinangan Bacok, anak penghulu yang terus menetapkan hari persandingan. Telah ditakdirkan Allah, pada masa itu jugalah sebenarnya Awang sudah sedia kembali ke kampungnya setelah segala keperluan barangan sebagai hantaran perkahwinannya dengan Dayang telah siap sedia. Awang tiba ke kampungnya pada waktu malam dengan membawa segala barangan keperluan hantarannya dan terus ke rumah Dayang untuk menyampaikan kabar gembira atas kepulangannya itu. Namun disangka panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Rupa-rupanya hari kepulangan Awang itu disambut dengan majlis perkahwinan Dayang dengan Bacok. Semua orang yang berada di majlis tersebut sangat terkejut dan terpaku melihat Awang berdiri di tengah-tengah majlis tersebut. Bukan mereka sahaja terkejut, Awang pun terkejut dengan majlis ini. Majlis apakah ini? Bisik hati Awang. Apabila terlihat Dayang sedang bersanding dengan Bacok, alangkah luluhnya hati Awang. Hatinya bercampur baur, terkejut dan sedih.
Sungguh kecewa hati Awang. Barang-barang di tangannya yang dibawa pulang jatuh ke tanah. Pada saat itu jugalah air mata Dayang mengalir kerana mengecewakan hati Awang yang bersusah payah merantau kerana dia. Kemudian Awang perlahan-lahan pulang ke rumahnya dalam keadaan sedih, dan pada saat itu jugalah hatinya berubah daripada sedih kepada marah bagaikan petir membelah langit. Dicapainya lembing pusaka yang tersandar di penjuru rumahnya dan dibawa ke majlis perkahwinan Dayang dan Bacuk. Setibanya Awang kembali ke majlis itu, berlaku hujan gerimis yang dibawa angin kuat dan Awang memekik, "Sampai hati kau hancurkan harapan aku." Lalu dilemparkan lembing tersebut ke arah yang dia sendiri tak pasti nak tuju pada siapa, tetapi lembing pusaka berkadam itu telah melayang dan menikam setiap orang di situ, dan yang terakhirnya mengenai Dayang sendiri. Maka genap 99 nyawa telah terkorban dek kerana lembing Awang itu. Dayang mati serta-merta, begitu juga yang lain. Keadaan menjadi kacau bilau bagaikan kiamat hampir tiba. Pada saat itu juga, ibu bapa Dayang sangat kesal atas keputusan mereka yang memutuskan pertunangan Awang dengan Dayang tanpa memikirkan kesannya. Sesungguhnya Dayang amat mencintai Awang, tetapi disebabkan termakan desakan keluarga, Dayang akur dengan permintaan ibu bapa dan keluarganya. Begitu juga dengan Awang. Bukan dia tak nak bagi khabar ketika dia merantau, tetapi tiada siapa yang dijumpa yang boleh ke kampungnya dan menyampaikan kabar kepada orang kampung tentang keadaan dirinya. Selepas kejadian itu, Awang telah menghilangkan diri entah ke mana. Namun, dapat saya pastikan melalui sumber batin, Awang telah pergi jauh dari kampungnya, iaitu ke Pulau Sislis. Untuk pengetahuan semua, selepas kejadian itu, Awang kembali ke tempat dia pernah bekerja dulu, iaitu dengan syarikat kapal laut dagang dunia. Ketika itu, dia bekerja sebagai kelasi kapal laut. Sememangnya Awang menyesali atas perbuatan tersebut. Tragedi tersebut sangat terkesan dalam jiwanya sehingga dia tidak berkahwin sampai akhir hayatnya. Dia sempat bertaubat kerana Awang meninggal dunia dalam usia yang tua kerana sakit tua. Sesetengah sejarah berpendapat Awang pulang beberapa hari sebelum bersandingan dan menunggu masa menyerang Bacuk. Ada pula yang mengatakan Awang pulang tepat pada hari persandingan dan terus menuju ke majlis itu. Menurut dapatan saya melalui sumber batin, Awang pulang tepat pada hari persandingan dan terus menuju ke majlis itu. Setiausaha Kehormat Persatuan Sejarah Kawasan Muar Johor, Khamis Junaid, berkata, berdasarkan cerita lisan diwarisi generasi terdahulu, keluarga Dayang membuat keputusan mengahwinkan anak gadis mereka dengan Awang tidak pulang mengikut tempoh dijanjikan. Sebenarnya, tempoh pertunangan itu masih kurang sehari daripada tempoh yang dijanjikan selama 3 tahun. Sebab itu, Awang belum pulang dan memang dia merancang mengotakkan janji untuk pulang tepat pada masanya. Nantikan cerita selanjutnya di sesi live streaming bersama saya di channel ini. Untuk mengikuti sesi streaming ini, anda perlu melanggan ahli penuh EMM dengan cara klik butang join atau klik link yang telah disediakan di bahagian description. Jumpa kita di sesi streaming live nanti. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.